Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah. Terafakkan kesyukuran pada malam ni, sambung kitab Misbahul Munir sikit je. Sekejap. Muka surat, kita masih membahaskan huraian sifat yang pertama, wujud. Tak habis lagi, ada sikit lagi. Tak habis. Macam mana nak tekan ya? Saya tak ditekan. Dekat begitulah pengakuan, kan? Berhenti kat situ sikit, kita nak habiskan sikit lah. Lepas tu kita baca kifayah. Jawi? Habiskan huraian sifat wujud. Yang mana sifat wujud kita dah bahas. Kita baca laju-laju tengok sifat wujud ni. Huraian sifat yang pertama, wujud, artinya ada wajib pada syarak, atas tiap-tiap wajib pada syarak. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala, tak terima tiada, tak terima tiada, mesti Allah itu ada. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah kita dah bahas ni. Yang ini Allah Ta'ala jua yang ada, maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Kita dah bahas panjang ni, saya nak baca balik je. Artinya ada yang lawan bagi tiada. Sebab bimbang disebut macam tu, sebab dibimbangi. Orang kata ada, tapi maksud ada tu, maksud ada dia tu bukan ada. Sebab tu dia begitu lawan. Apa maksud ada Melayu tu? Ada Melayu. Ada Melayu ni macam mana ada Melayu?
Ni nak tunjuk Nampak? Nampak daripada lah. Nampak ni? Nampak kan? Okey. Allah, tak pusing pula. Ni. Ada tak ruang? Ada ruang. Biasa kipas mana ada main ruang. Kipas ni canggih. Ada ruang tak? Okey. Ruang tu ada lah. Ada lawan tiada ke apa? Ke ada apa? Betul dia nak beritahu ada lawan. Dia patut sebut sini. Artinya ada tak cukup lagi. Ada yang mana? Ada lawan tiada. Adakah ini ada lawan tiada? Bukan. Ini bukan ada lawan tiada. Tak ada tu ada Melayu kita. Kita panggil ada juga ada ruang. Sedangkan ruang tu mana ada? Tapi sungguh kan? Sungguh. Jadi, sungguh lawannya tidak. Ada lawannya tiada. Sungguh lawannya tidak. Jadi kita nak cerita bukan yang jenis sungguh tadi. Atau kalau Melayu dia cakap ada jugalah. Ruang tu ada. Tu nampak yang besar. Yang ini nampak lah. Ni besar. Nampak? Hijau ni. Senang tu sebab dia tak berpusing. Ini berpusing. Tu kan ruang ni kita Melayu panggil ada ruang lah. Buatlah ruang sikit, bawa ada ruang sikit boleh jalan, boleh masuk. Kita panggil ada juga. Sedangkan yang dimaksudkan Allah ada bukan ada macam ruang itu ada. Tapi ada sungguh yang ada yang sungguh ada. Sungguhti ada. Ada yang mana? Ada yang lawan tiada. Bukan yang ada lawan sungguh. Bukan ada lawannya tidak. Sebab kalau tidak tu sungguh. Sungguh tu apa? Sekarang ni kita tadi Melayu, ini kembali balik kepada pembahasan tauhid akidah. Jadi maknanya ruang ni tak adalah. Bukan jenis ada lah. Jenis sungguh. Dah lain dah. Jadi dia sebut ada lawan bagi tiada, nak bagi kita ni takut-takut kita cakap orang Melayu cakap ada. Sungguh pun kita kata ada juga. Maka kita faham Allah itu ada, sama ada jenis ada yang jenis ada atau ada yang jenis sungguh. Tak, bukan sungguh tak masuk buk. Sebab yang jenis sungguh tu tak ada. Tapi Melayu panggil ada. Boleh tak? Boleh kan? Kan? Yang pusing macam berpusing kan? Berpusing. Kipas berpusing. Pusing tu kalau kita kata dia ada lah pusing. Nak cakap kipas tu rosak tapi dia ada pusing. Dia ada pusing. Banyak pusing tu kita namakan dia ada. Ada Melayu lah. Tapi sebenarnya pusing tu mana ada. Tapi sungguh. Ataupun tidak boleh dinafikan. Sungguh tu tidak boleh dinafikan. Sungguh. Habis apa bezanya? Sungguh lawan tidak. Ada lawan tiada. Tu dia beritahu. Tapi bab tu bukan fardu ain sebenarnya. Pening tak? Kalau pening sikit-sikit walaupun faham. Tapi berkemungkinan dah pening sebelum ni. Sebenarnya bukan fardu ain. Senang je nak tahu fardu ain yang tidak. Sebab tu mengaji tauhid ni fardu ain wajib. Bila wajib nak belajar pening. Maknanya itu bukan fardu ain. Senang je. Sebab takkanlah Allah suruh kita faham, tiba-tiba pening. Dan orang IQ orang tak sama. Ada orang boleh faham, ada orang tak faham sampai sudah. Maknanya bukan fardu ain lah tu. Yang fardu ain macam mana punya IQ bawah pun tetap boleh faham. Senang je. Kalau pening pening. Bukan fardu ain. Jadi bila bukan fardu ain jangan tertekan kat situ. Sebab ada orang tertekan mengaji tauhid. Tertekan, stres. Orang ngaji tauhid kenal Tuhan lagi seronok lagi ni. Lepas ngaji bukan berbunga, bergelodak nak ngaji tauhid. Dia ngaji tauhid lagi stres. Lagi dia paksa. Kalau tak faham ni kafir aku ni, tak boleh ni, paksa. Stres. Tak kena tu. Sebab tu saya selalu sebut ni. Ini payah tak? Dia bukan fardu ain. Bila sebut bukan fardu ain, dalam kepala dalam yang ada ni dalam ni ada, dia akan tak faham pun. Dia tak stres. Lepas tu saya suka cakap. Orang lain tak suka cakap. Orang mengajar ni tak suka. Bukan tak suka, tak perlu cakap. Tapi saya suka cakap. Supaya tak nak bagi orang yang belajar tu tak stres. Sebab dia bila kita kata, ni bukan fardu ain ni. Dia stres mula-mula. Lega. Okey, kalau malas faham, tolak tepi. Tiada, ada, sungguh, tak sungguh. Allah tu ada. Tak kira. Settle masalah. Kat situ. Sebab kita bimbang sekarang ni. Dah semakin gerakan-gerakan yang bukan gerakan Ahlussunnah wal Jamaah yang tulen telah antara hujah yang sangat kuat. Hujah mereka yang sangat kuat. Mengaji tauhid, pening. Kalau tak pening, tak cukup ngaji lagi. Ngaji sampai tak reti. Nampak? Dia tukar. Sedangkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah cakap, kita nak kenal Allah mana boleh kita tak sempurna. Sesuatu yang hakikatnya tidak sempurna, tak mungkin, mustahil dapat memahami sesuatu yang sempurna. Maka lepas kita mengaji sehingga kita, tak boleh pergi dah akal kita.
Maka waktu tu baru kita kenal Allah. Selagi kita boleh pergi lagi, masih lagi tak kenal. Dia kona ayatnya. Mengaji-ngaji sampai tak faham. Lepas tak faham, barulah namanya. Apa benda mengaji macam tu? Hujah kuat tu. Payah nak lawan tu. Dia pandai aja. Tak boleh. Dia pandai ke ni? Orang mengaji bagi kenal Tuhan. Nabi diutus suruh kenalkan Tuhan. Dia mengaji sampai tak faham. Kalau kita tengok, dia main. Kita kata bukan mengaji sampai tak faham. Sesuatu yang tak sempurna, mustahil dapat memahami hakikat yang sempurna. Mustahil. Biasa kita kata, meja ni, faham tak kita punya hidupnya ni? Tu simple, makhluk dengan makhluk pun. Dia tak akan boleh faham kita hidup macam mana, meja ni. Kalau katalah, saya sebuah meja. Meja sebuah ke apa? Aku buat penjodoh bilangan ni lemah betul. Sebuah meja ke siapa? Sebiji meja? Sebuah, okey. Saya sebuah meja. Kan cerita buat karangan masa dulu kan? Okey. Macam mana dia nak faham? Katalah dia ada otak. Macam tu lah, dia boleh fikir. Tak ada otak pun dia boleh fikir. Dia tak boleh faham. Kejap keluar. Lepas tu gelap, tak lama, malam tu. Lepas tu esok tu, ada bunyi orang semayang. Macam tu lah, ada semayang. Tapi tak ada orang duduk. Esok lusa tak ada. Lepas tu kadang-kadang bunyi kuliah tak ada. Tapi hari Jumaat ada. Ni hari Jumaat je pakai. Hari Jumaat ada pula orang main ketuk-ketuk ni. Apa benda dia buat ni? Siapa ketuk ni? Orang yang sama je. Dulu tahun 2019, orang tukar-tukar. Contoh lah. Dia tak boleh faham hakikat tu. Dia meja. Kalau dia dengan dia, kita ni jauh sempurna daripada dia. Itu pun dia tak boleh faham hakikat kita. Ini kan pula nak faham hakikat Tuhan. Itu maksud belajar sampai tak boleh kenal Allah. Tak boleh pergi dah. Akal terbatas. Maka waktu tu ma'rifatullah. Tapi dia kenal macam mana? Mengaji sampai tak kenal. Bila tak kenal, maka barulah namanya mengaji tauhid. Apa? Nampak? Pandai tak dia kenal kat mana? Tu kata kena terang dekat benda ni. Jadi sebab tu saya suka terang lah. Bila sampai tahap pening ni, tak apa. Bukan fardu ain. Dapat faham? Mantap. Tak dapat faham? Tak stres. Tu je. Sebab kita dah ada kesedaran. Mengaji fardu ain. Tak mengaji, tak lepas fardu ain. Tiba-tiba kita pula mengaji tauhid. Pening. Tak sebut fardu ain ke tidak? Dia ingat semua fardu ain. Kan tak stres? Stres. Percayalah. Orang yang jumpa dengan ramai-ramai orang. Saya jumpa ramai orang. Memang stres. Orang tu stres. Kita tahu dia punya kesetresannya. Boleh ayat tu? Hantam je lah. Nampak dia punya. Saya nak mengaji tauhid. Dia nak mengaji tu pun dia dah bersedia dengan stres tadi. Kenapa jadi macam tu? Kita nak cuba ubah lah. Stres. Tak faham, paksa bagi faham. Lepas tu buat muka konon-konon faham. Muka konon-konon. Faham. Kau tak faham, kapir. Faham. Memang stres. Ni baca balik ni. Sebab apa baca balik pada awal? Sebab nak habiskan ni. Nanti pendek sangat. Jadi kita ulang lah sikit kan. Sebab nak habiskan ni. Sebab jadual kita jadual baru nanti. Jadual yang sebut tadi kan. Jadual baru. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh. Ada lagi sungguh. Sungguh tu tidak dapat dinafikan. Ada tu ada. Jenis ada kan. Sungguh jenis tak ada. Tapi tak boleh dinafikan. Allah ada dan tidak boleh dinafikan. Okey? Dua-dua. Allah Ta'ala itu dinamakan wajib pada akal. Mestilah Allah ada. Mestilah Tuhan ada. Wajib akal. Akal tak boleh terima. Tuhan tak ada. Kalau Tuhan tak ada, siapa nak jadikan kita? Tu lah. Dan ini campur dengan perbahasan kita minggu lepas. Tak campur, dia banyak ni lubang-lubang. Kena campur yang minggu lepas. Sebab kita ulang. Kita asal tak terang kan? Tak terang apa? Aku dah cakap minggu lepas. Tengok. nak ambil poin-poin yang tertinggal. Mungkin tertinggal. Dan pengakuan tentu tidak. Dan pengakuan tentu tidak tiada Allah. Terbalik-balik lah. Tadi, pengakuan sungguh-sungguh dekat hati, tentu ada. Allah itu ada lagi sungguh. Tidak boleh dinafikan dan Allah itu ada. Ya. Cukup? Tak cukup. Satu lagi. Pengakuan tentu tidak. Tidak apa? Tak ada Allah. Samalah. Kalau kita logik kita samalah. Dah kata tentu mesti Allah ada. Mestilah dalam masa yang sama tentu tidak Allah tak ada. Tapi kenapa nak cakap juga? Kena cakap. Jazam sungguh. Cakap. Kita kadang-kadang cekedik kita. Automatik lah dah kata tentu mesti. Mesti Allah tu ada. Atau ayat dia wajib akal Allah tu ada. Atau mesti Allah itu ada. Mesti. Cukup? Tak cukup. Tentu tidak. Tidak apa? Tidak Allah tak ada. Ada lah tu. Jangan loya buruk. Ulama' dah letak, maknanya ada sebab. Untuk jazam sungguh.
tiada Allah Ta'ala itulah dinamakan mustahil. Mustahil lah, tak ada Allah tu namanya mustahil. Begini maksud perkataan ulama, wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada hingga akhir. Wujud artinya ada, mustahil wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada hingga akhir. Ada ulama buat lagu lah kan. Kata wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada. Mula-mula wujud ada, lepas tu lawan jadi tak ada. Siapa cakap? Macam mufti cakap. Mufti mana cakap? Tahu lah. Apa main-main gitu? Kita bukan berani sangat nak cakap-cakap macam tu, tapi ni tak boleh cakap itu. Apa cakap macam tu? Masalah ada dalam YouTube. Kena dengar tak? Kita tak suka nak komen-komen orang, tapi ini tak boleh kena komen. Apa cakap? Dia cakap macam tu. Macam mengaji zaman orang-orang dulu-dulu tu. Wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada. Lepas tu orang duk kata. Dia kata orang duk kata. Orang duk kata, mula-mula ada, lawan jadi tak ada. Agak-agak yang orang cakap ni, dia tahu tak? Ya sebenarnya bukan maksud itu. Mesti tahunya. Habis cakap apa? Tu yang kita geram. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ada lagi sungguh. Setengah kata ada lagi sungguh, ada kata ada sungguh. Mana dua benda perkara yang berbeza tak? Ada sungguh. Sungguh ada. Ianya tak tiada. Tak tiada tak apa? Tak tiada. Ada. Ni ada lah, tak tiada. Ada. Ialah kita fikir, ada tu kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini, kerana makhluk ini baru adanya. Nak kenal Tuhan yang ada tadi, kena tilik tu kena kaji pada alam ni. Makhluk tu alam, apa-apa yang dijadikan ni, yang mula-mula tak ada dulu, lepas tu ada. Tu dia panggil makhluk. Kena tilik, kena kajilah kita. Dan tiap-tiap yang baru itu tentulah didahului tiada. Kita ni baru. Kita ni makhluk. Atau kita ni baru ada. Kita ni dulu tak ada. Dia kata kat sini. Tentulah dahulu tiada. Walaupun kita ketika tak ada, kita tak tahu. Ni ayat ni sama juga. Ayat dia, apa hal? Sebelum kita ada tu, kita tak ada. Tapi kita tak tahu pun kita tak ada. Boleh? Ke laju? Kadang-kadang kena cakap slow. Buat tarik dia tak boleh. Dia tak macam pekah. Pekah sedap je. Macam perlu. Kita kesian juga. Kita dulu tak ada. Ketika kita tak ada, kita tahu tak kita tak ada? Macam mana ketika kita ada, kita boleh tahu kita ada? Sebab kita ada. Okey nak? Sekarang ni kita ada, kita tahu tak kita ada? Macam mana? Ni ada tak? Okay. Ketika kita tak ada, macam mana kita boleh yakin kita tak ada? Boleh? Tak boleh jawab. Tapi kita yakin tak kita tak ada? Tak ada dululah maksudnya. Yakin. Kita yakin tak ada. Tapi macam mana kita boleh yakin kita tak ada, sedangkan ketika kita tak ada, kita tak tahu pun kita ada ke tak ada? Lagi pening. Betul tak? Tak, kadang-kadang laju. Kita otak laju, dia mulut dia kena slow sikit terpaksa. Kalau tidak, laju dengan mulut-mulut laju, orang yang dah memang slow sikit, dia agak... Tapi walaupun ketika kita tiada, kita tak tahu pun kita ada, tak ada keyakinan pun kita ada ataupun tiada. Ketika kita tiada tu, tak tahu pun kita ada ke tak ada. Tapi bila kita dah ada, kita dapat yakin bahawasanya kita dulu tak ada. Tetap mungkin dengan tanda-tanda. Tanda apa? Mak cakap. Tu tanda-tanda mak kata, aku lahirmu tahun 78. Maknanya 77 tak ada lah. Tapi kalau mak tak ada, mak meninggal tak ada orang beritahu, surat beranak. Ya. Surat beranak bagi tahu. Itu tanda makhluk tu. Kalau surat beranak pun tak ada. Akhir sekali kalau tak ada sekalipun, tak ada bukti yang kita ni dahulu tak ada. Tetap kita akan kata kita jenis tak ada. Sebelum ni tak ada. Begitulah Tuhan. Allah. Memang kita mana tahu, kita dah tahu dah ada. Tetap kita boleh kenal. Kita boleh kenal sesuatu walaupun kita tak ada waktu tu. Kita cuma pakai akal aja. Yang tadi salah. Pakai akal je. Macam mana nak buktikan Allah itu ada? Macam mana nak buktikan? Tak boleh tengok, tak boleh pegang, tak boleh rasa, tak boleh, semua tak boleh. Panca indera tak boleh syarab. Tapi yakin Allah ada. Tak boleh. Mesti kena pegang. Itu orang pakai akal lah, etis apa kan. Mesti. Kena, boleh lah. Ataupun korang-korang pun dapat tanda macam
apa yang perempuan siapa hantar dia jerit apa God apa macam mana cakap orang putih lah. Tolong kalau kau betul kau tunjuk bagi alamat. Terus masuk Islam. Ya ke tidak tahu video tu orang buat. Tapi kalau macam tu korang ada juga tanda. Kalau tak ada bukan macam tu. Macam nak kata Allah tu ada sungguh tapi bukti tak boleh bagi. Bukti yang macam tadi. Boleh ke sesuatu kita yakin ada sedangkan kita tak boleh sebabkan bukti yang macam tadi tu. Bukti yang boleh tengok boleh semua. Kita kata, ya Allah, kalau engkau ada aku nak satu je ya Allah. Satu je. Buatlah turun 10,000 kedebuk atas. Keduk ada. Kurang-kurang. Walaupun tak nampak Tuhan, kurang-kurang ada kuat point. Ataupun kalau engkau ada ya Allah, esok kejut aku tepat pukul 5. Tak berapa kuat sangat tapi boleh lah. Pukul 5 jaga. Dia biasa tak jagalah. Dah memang dia jaga pukul 5, tepat pukul 5. Tak boleh main tipu lah tu. Kau jaga aku pukul 4, tepat. Kita pun boleh jaga. Kurang-kurang kita boleh kata ada tanda Tuhan tu ada. Walaupun tak nampak. Tapi okey lah. Kalau tak ada semua tu, tetap juga boleh kata Tuhan itu ada. Tetap juga. Macam mana kita boleh yakin kita dulu tak ada. Sedangkan ketika kita tak ada, kita tak tahu pun kita ada atau tiada. Tapi bila kita dah ada, kita sedar kita dah ada. Bila sedar? Buat apa boleh? Mana tahu? Sedar hidup. Ada. Sedar ada. Jibril tak boleh jawab. Nabi tanya. Maksudnya bila kau ada? Aku tahu sejak aku ada. Aku tahu-tahu dah ada. Macam tu lah. Sekarang bila kita sedar kita ni ada. Tak kau umur 2 tahun. 6-7 lah. 6-7. Banyakkan 6-7 baru dia sedar. Dia tu ada. Masa tu baru sedar. Mana tahu dia memang besar macam tu daripada nak kata 1000 masih lagi ada ni. Memang gitu kita dulu. Tak ada dululah. Tak ada permulaan. Macam tu lah. Kita memang tak ada permulaan. Bersatu je. Boleh jadi tak? Tak boleh. Dulu kita dah ada lama dah. Lama tu maksud tak ada permulaan kita. Cuma kita sedar kita baru ada. Ni cerita apa ni? Ni cerita orang etis ni. Dahari. Dia bahas. Letih tu. Memang tak boleh jawab. Tengok orang lah. Kita tak bahas. Kita tak erti. Tengok orang bahas. Pak, kita ambil nota. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab dia punya jawapan. Kata bertuhan sangat. Bertuhan kan? Ada Tuhan. Dia bagi. Sebab tu etis ni berkembang sampai sekarang. Sebab ada hujah. Cuma hujah boleh patah. Cuma kita je lah. Ya tak ya juga. Betul? Macam mana kalau kita ni memang ada sejak azali lagi. Mereka kata gitu. Cuma kita sedar bahawa kita ada umur 7 tahun. Boleh jadi? Boleh? Macam mana kau kata kita tiba-tiba tak ada? Tak ada kepada ada. Dulu tak ada. Sedap ketika kau tak ada pun kau tak tahu kau ada ke tak ada. Kau sedar-sedar umur 7 tahun dah ada. Sebenarnya tahu tak? Dah 7 tahun dah ada tu, baru sedar ada tu. Sebelum tu, ada tak habis-habis. Macam ombak dia kata. Dia guna perkataan ombak. Macam ombak. Kan tak habis-habis. Macam tu dia kata. Tu ada. Kita faham dia nak masuk azali lah. Itu dia nak masuk infinity. Tapi dia tak cakap lah azali ke qadim. Tak cakap lah gitu. Tapi ada. Boleh jadi. Jadi, mungkin itu. Mungkin juga daripada tak ada kepada ada. Mungkin. Dia tak menolak. Dia kan pakai akal je. Dia tak menolak daripada tak ada kepada ada. Ya, satu kemungkinan. Mungkin juga memang dah ada. Cuma kita sedar je umur 7 tahun bahawa kita ni ada. Macam nak jawab? Dia jawab dekat bakok tu, kat binasa tu. Jawab kat binasa tu nanti. Akhir sekali binasa tak? Ada tak orang tak binasa-binasa? Maksud tak mati-mati? Setiap yang binasa mesti ada permulaan. Tu nanti. Tak masuk lagi nanti ya. Dia jawab kat situ. Adalah jawapan. Kita tengok, Allah, Alhamdulillah. Dia lah banyak dapat poin. Masa dia tengah tu. Kita nak fikir, memang tak boleh jawab. Sungguh juga. Macam mana nak jawab? Betul lah. Sama berat. Di antara kita ni azali, kita ni qadim, tak ada permulaan, dengan ada permulaan sama berat. Kalau dengar dia cakap. Sama berat. Macam mana kau boleh kata kita ada dulu? Kita dulu tak ada, baru ada. Aku cakap kita ada memang sejak asal. Dengan maksud dia azali atau dengan maksud dia qadim. Sama berat. Jadi aku pilih 50, kau pilih 50, sama. Apa sahaja kau nak kata aku salah pula? Ui, macam mana awak ni macam. Setiap dia ada kaedah dia. Kaedah dia ulama bagi lah. Setiap yang musnah, binasa, pasti ada permulaan. Itu nanti kita bahas pula. Kenapa pula? Kenapa pula setiap yang musnah mesti ada permulaan? Kenapa pula? Tak semestinya. Ada cerita panjang. Masuk bab tu nanti. Masuk bab tu.
Jadi walaupun kita tak boleh tengok, tak boleh pegang Allah, tak boleh tengok, tak boleh dicerap dengan panca indera, kita boleh tahu Allah tu ada. Macam mana kita boleh tahu sebelum ni kita tak ada? Sedangkan ketika kita tak ada, kita tak sedar pun kita ni ada atau tak ada. Yakin kita dulu kita tak ada. 100 tahun lepas kita tak ada. Dengan keyakinan. Walaupun kita tak ada waktu tu. Memang kalau dah ada nama ada. Tak ada waktu tu. Tapi kita yakin juga walaupun kita tak ada waktu tu. Ya. Dalam hujah yang sama. Kalau boleh engkau yakin bahawa engkau ni dulu tak ada. Ni yang aktif ada juga ini kata, tak logik lah. Dulu mestilah tak ada. Mak kan lahir. Kata gitu kan. Maka kat situ dia telah terperangkap lah dengan hujah. Kalau engkau kata dulu engkau tak ada kepada ada. Macam mana kau boleh yakin dulu engkau tak ada? Yang ni ambil aktif yang kata dulu tak ada, sekarang ada pula. Ada aktif yang cerdik lagi. Dia memang dia qadim terus. Qadim terus. Azali terus. Dia sebut infinity. Tak habis. Ke belakang tu tak habis-habis. Yang tu payah sikit lah nak jawab dia. Kena advance lagi. Dengan kidam dengan bakhok kena gabung. Gabung kidam bakhok boleh jawab. Ini wujud aja. Maknanya etis yang bawah. Macam mana kau boleh yakin kau dulu tak ada 100 tahun lepas? Sedangkan masa tu kau tak ada. Jadi kau boleh yakin? Mestilah tak ada. Mana boleh? Macam itulah kami yakin walaupun kami tak nampak Tuhan kami. Jadi tak ada masalah. Kau boleh yakin, kau tak boleh bagi bukti. Aku pun boleh bagi bukti macam tadi tu. Tapi aku masih lagi ada bukti-bukti yang lain. Nanti ya. Dan tiap-tiap... Mana? Betul tak? Tinggal ke apa? Sebagai apa? Betul lah. Dan dalil atau tanda-tanda. Ni baca laju je sebenarnya. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada, sungguh ianya tak tiada. Tak tiada ialah kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk, kerana makhluk itu baru adanya. Makhluk ni baru. Bila sebut baru, masalah akidah, tak ada kepada ada. Jangan fikir baru Melayu kan. Sebut baru tak ada kepada ada. Dan tiap-tiap yang baru itu tentulah didahulukan tiada. Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Mungkin itu pun sama juga. Harus, mungkin, kainat, ada kepada tak ada, sama je. Sama jenis. Sama, cuma banyak istilah je. Dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Masuk akal kita ada. Manusia ada, masuk akal. Manusia tak ada, masuk akal. Masuk akal. Maka dia panggil mungkin. Terima ada, terima tiada. Terima tak apa? Terima akal. Akal boleh terima, ada. Akal boleh terima, tak ada. Kita ni. Akal boleh terima, tak ada. Boleh? Ada. Boleh tak? Tak ada. Tak buat, tak ada. Senang. Itu maksudnya, boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Dengan bersamaan berat keduanya. Ini dah bahas panjang, tak nak ulang. Sama berat tu. Bahkan berat sebelah tiada. Kerana asal tiada. Dan ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Bila ringan tu jadi apabila yang ringan tu, iaitu ringan yang tiada tu, tiada dah kalah. Dia dua timbang ada dengan tiada, sama berat. Malah yang tiada tu lagi berat, lagi menang. Berat tu menang lah, menang. Maka tak ada lah. Tiba-tiba yang ada, yang kalah ni menang. Yang tak ada tu pula yang kalah. Yang ada tu menang. Dia kena fikir dalam ni je. Maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah yang ringan itu, asal ringan tiba-tiba jadi berat dengan sendiri. Bahkan mestilah ada yang memberatkan. Mesti ada yang memberatkan. Beri ada makhluk ini dan yang memberat beri itu ialah Allah Taala. Kalau kita, kalau orang lain dia sebutlah Tuhan apa benda-benda yang lain. Dia anggap nama lain lah, kita Allah lah. Okey? Sebab Nabi bagi tahu, yang tentu ada tak terima tiada sekali-kali. Begitulah pengakuan di dalam hati. Yang macam tadi kita panjang-panjang tadi. Sebab apa saya ulang balik? Sedangkan kita dah bincang minggu lepas. Sebab kalau baca begitulah pengakuan di dalam hati, ingat lagi yang minggu lepas punya cerita. Nak mengaku apa? Yang tadi cerita aja. Tak selesai. Akidah tak selesai, fardu ain tak selesai lagi. Kan dah cerita macam-macam. Cerita, pegang tak? Aku tak pegang, aku cerita je. Tak jadi. Kita nak pegang tu. Kita bukan nak cerita tadi. Cerita Allah mesti ada, mesti kita ni dijadikan, kita mesti ni daripada tak ada kepada ada. Mustahil kita ni memang ada aja. Dia jadi daur, jadi tasalsul yang kita bincang minggu lepas. Mustahil akhir sekali dah bincang. Kau pegang tak? Tak pegang. Buat apa? Yang kita nak ni, begitulah pengakuan di dalam hati. Tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahui akan dia. Pegang. Gitu sungguh. Tadi kan dah cerita. Tadi cakap. Belum tentu pegang.
pegang sungguh dalam hati, percaya sungguh dalam hati. Lagi yang betul, lebih-lebih lagi, berbetulan dengan nas Al-Quran. Yang ni bukan dengan orang kafir lah. Kita lah pula. Yang ni hujah ni, hujah akal. Bukan hujah akal lah. Sebab bila sebut Quran ada, mana nak cerita dengan orang kafir? Orang kafir cerita Quran, kau percaya tak apalah, aku tak percaya. Jadi dia ni bukan naqli, dalil Quran dan hadis yang menunjuk keduanya dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat Quran yang kata Allah ada juga. Sesuai dengan akal kita. Kalau katalah, Tok Guru kita selalu pesan, kalau tak ada Quran hadis sekalipun, kita akan tahu ada Tuhan. Cuma kita tak tahu nama lah. Siapa nak bagi tahu nama tu? Tapi kita tahu mesti ada Tuhan. Mungkin kita tak namakan dia Tuhan, kita namakan dia kuasa, diri, orang. Namakan apa? Entity. Apa? Dewata. Apa? Dewata. Bukan apa? Mentara guru. Apa? Mentara guru. Bukan? Rasa tu ada kena Tuhan juga tu. Yang cerita Piramli tu kan, mentara guru dah sampai. Tuhan tak tahu lah. Ni orang Hindunya sejarah. Mentara guru kan? Bentara guru. Apa bentara guru? Alah yang Pak apa nama dia? Yang tengok baca buku sejarah tu. Oh Allah, macam tak bisa tengok. Dia baca buku sejarah. Ya, Pak Maon. Pak Maon kan baca buku sejarah, kantoi. Lepas tu dia kata apa? Nama bentara guru dah sampai. Bila kita kaji balik, dia kata isteri dia, kaji balik, itu sejarah Hindu. Dia macam ada Tuhan lah, Tuhan Hindu. Tuhan Hindu kan ada 1 juta lebih. Ramai Tuhan ada 1 juta lebih Tuhan Hindu. Salah seorang bentara guru. Tahu tak kerti nak sebut macam mana. Dia namakan lain. Nama mentara guru, namakan dia lain-lain lah. Menamakan dia sebab Tuhan, roh, semangat. Namakanlah. Tapi pasti ada Tuhan. Mesti. Apa maksud Tuhan? Ada supreme power. Kan? Ada satu. Kalau pakai akal, tak pakai Quran, pun dah akan yakin bahawasanya ada yang mengkontrol. Ada owner. Cuma pakai akal. Cuma nama tak tahu. Lain-lain banyaklah yang tak tahu. Tapi akal yang sejahtera. Maka orang etis ni, dahri ni, sebenarnya tak sejahtera akal. Akal yang sejahtera. Malah kita punya bukan perlembagaan apa? Percaya pada raja negara apa benda tu? Panggil? Rukun. Mula-mula sekali? Kepercayaan. Kenapa percaya kepada Tuhan? Kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tak apa yang tu. Kenapa ada percaya pada Tuhan? Mesti ada percaya kepada Tuhan. Sebab akal yang sejahtera, cuma untuk masyarakat majmuk, Tuhan masing-masing lah. Cuma mesti kena percaya. Kalau tak percaya pada Tuhan, otak tak betul. Jadi Malaysia, dia panggil rukun negara, nak jadi negara Malaysia, nak jadi warga negara Malaysia, mesti percaya pada Tuhan. Mesti kena percaya pada Tuhan. Tak percaya tak boleh jadi warga negara. Itu syarat dia. Percaya kepada Tuhan. Cuma kita tak boleh nak kata Tuhan orang tu salah. Nanti dia dah pahaman dia. Tapi mesti kena ada Tuhan. Mesti ada satu supreme power. Mesti. Tak boleh kalau tak ada. Okay? Dengan nas Al-Quran. Bila sebut nas Al-Quran, lagi mantap hujah-hujah akal, lagi mantap nama-nama kita tahu, dan sifat-sifat yang lain yang kita tak terfikir kita tahu, dan banyak lagi lah kita tahu daripada Quran tadi. Tapi kalau tak ada Quran pun boleh tahu, mesti ada Tuhan. Dan hadis yang menunjukkan keduanya. Ayat dia Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Bermula Allah Taala lah yang menjadikan ia beberapa langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Soalan, dia cerita tentang ada Allah. Tapi ayat ni tentang Allah jadikan langit bumi. Mana ada Allah? Kat mana kita nak pusing? Kat mana kita nak? Orang lawyer buruk dia kata ni bukan bukti Allah itu ada. Ini bukti Allah buat langit bumi. Kita nak kata macam mana? Takkanlah yang tak ada boleh menjadikan yang ada. Dia tak ada. Betul dia boleh jadikan yang ada. Mustahil. Yang menjadikan yang ada, asal tak ada dijadikan jadi ada, mesti ada juga. Itu pun akal je pakai. Jadi kena baca Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tapi Allah tak ada. Dah dijadikan, dia mestilah ada. Ada kona ke situ. Jadi ini adalah ayat. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui, mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada tak?
Tak ada sebut ada ni. Tapi kena tahu bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah je yang ada. Mana ada lah juga. Qul huwallahu ahad. Katalah Allah itu esa. Automatik tak ada. Automatik lah, esa tapi tak ada. Kau cerita apa? Jadi banyak, maknanya ada ni banyak ayat lah. Ayat yang lain. Allah Maha berkuasa, automatik lah ada. Allah Maha mendengar, automatik lah ada. Allah Maha mendengar tapi Allah tak ada. Apa benda? Dah kata mendengar mestilah ada dan sebagainya. Jadi banyaklah hujah-hujah ayat Quran yang mengatakan yang menunjukkan adanya Allah itu. Quran tu kalamullah tapi Allah tak ada. Benda. Tak masuk akal. Maka dengan firman itu nyatalah bahawasanya Allah Taala telah mengaku ia. Ada satu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah apa tu? Surah Taha, surah Taha. Taha kan? Surah Taha. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Lepas tu, itu boleh tak kita kata itu ayat menandakan Allah ada? Habis kalau Allah mengaku akulah Allah, tapi tak ada. Mestilah ada. Banyaklah macam tu, banyaklah. Banyaklah. Telah mengaku ia dengan adanya di dalam Quran. Dan kita pula kena mengaku sekarang ni kita dah bincang tentang ayat-ayat Quran. Oh ni tengok ni Allah kata dia ada, Allah kata dia ada, Allah kata dia ada, Allah kata. Selesai tak? Tak selesai. Sebab kita kata Allah kata dia ada. Fardu ain ni kena pegang Allah tu ada. Sekarang ni kau pegang Allah ada ke tak? Tak tahu. Tapi tu nampak Allah kata dalam Quran dia ada, ni ada, Allah ada, ni bukti, Allah ada bukti. Dalil akal yang kita bincang minggu lepas. Memang Allah ada bukti. Cik tahu. Tak lepas. Yang kita nak pegang bukan kita nak bincang tu. Bincang untuk pegang je. Jadi sekat tu dia kata balik sekali lagi. Dan kita pula yang tadi cerita Allah kata dia ada. Kita pula kena mengaku dalam hati dengan adanya Allah Taala. Kita kena mengaku lah sekarang ni dah tahu semua. Aku yakin sesungguhnya Allah itu ada. Baru selesai. Okay? Ada yang macam mana yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran itu. Membetuli. Apa yang kita kata Tuhan ada, macam mana Tuhan? Istilah macam tu tak kena, tak boleh sebenarnya. Tapi nak Melayu kan, bahasa Melayu. Macam mana? Boleh, Allah mana ada bermacam-macam. Cuma nak Melayu punya bahasa miskin kan. Terpaksa pinjam lah bahasa macam tu. Nak kata apa? Bagaimana Allah mana boleh dibagaimanakan? Tak boleh. Tapi nak faham, kena sebutlah pinjam. Tak ada perkataan. Tak ada kaif. Tak ada kaifiat. Tak ada cara. Tak ada. Tak boleh. Nak kata Allah tu macam mana? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Lepas tu? Tak ada lepas. Habis tu? Tak habis. Tak ada. Apa? Walillahil masalul a'la. Tak ada semisal. Dan Allah itu tak ada semisal dengan Allah. Bila tak ada semisal, macam mana nak dibagaimanakan? Tapi tak boleh. Kena cakap juga dari segi pinjaman. Yang ni pun kena cakap. Kalau tak cakap, tak apa. Ingatkan macam mana, bagaimana tu memang real. Tak, pinjam je. Okey, sekarang Allah ada. Macam mana Allah ada? Sebenarnya tak boleh. Tapi nak cakap apa? Macam mana tu dengan maksud sifat-sifatnya kuat ke tak kuat. Itu maksud macam. Bukan memacamkan Allah begini, begitu. Bukan. Tapi Melayu kan susah. Memang susah. Bahasa dia tu, miskin. Kalau bahasa Arab, kaif. Tak ada kaif. Selesai, faham dah. Kalau Melayu, tak ada kaifiat. Kaifiat tu dah. Cara, tak ada cara. Cara apa pula? Miskin tak bahasa Melayu? Sebab tu dia jadi panjang lebar. Orang Arab tak ada. Dia senang. Dia baca Quran, dia boleh faham. Sebab bahasa dia tu dah siap dah dalam kepala maksud dia. Kita Melayu panjang cerita. Orang Arab baca Quran beriman. Sayyidina Umar dengar Taha 1-5 terus beriman. Kita belajar pelik-pelik. Memanglah. Bahasa dia dah tahu dah dalam kepala. Dia baca tu pop masuk. Kita tak macam tu. Bahasa kita sangat miskin. Bangsa kita muda. Muda masa kita. Kelas apa? Ketiga apa namanya? Bukan kelas. Negara ketiga. Benda tak. Dunia ketiga. Dunia ketiga. Kita ni. Dan membetuli dengan pengakuan Tuhan dalam Quran. Kena samalah apa yang kita pegang dengan yang Allah sebut dalam Quran. Nampak? Allah sebut dalam Quran. Tu pun pinjam tau.
Bukan Allah sebut. Kalau orang dengar Allah sebut, Allah sebut kat mulut. Oh macam ni ayat. Oh maknanya kalamullah tu maksud Allah kata macam ni. Ya ayyuhallazina amanu, itulah Allah bercakap. Padahal saya sebut Allah sebut dalam Quran. Sebut tu pinjam je. Bukan sebut bercakap. Jadi belajar bab kalamullah tidak ada awal, tidak ada akhir pula. Itu yang jadi tu. Sebab ayat-ayat adat yang bercakap tadi tak dijelaskan. Saya dah terlepas sebut tadi kan. Apa? Allah sebut dalam Quran. Dah terlepas. Sampai kita undur balik. Tak sebut tu pinjam. Macam kita dijadikan, Allah jadikan kita sebab Allah nak tengok kita. Pinjam semua banyak pinjam ni. Allah jadikan kita, okey tak payah pinjam lah. Hakikat lah. Sebab pinjam. Allah tidak dikarenakan dengan satu kerana. Apa main sebab-sebab pula? Nak buat apa sebab? Tak, pinjam. Tapi letih nak cakap tu. Ni pinjam. Tapi cakap aja lah, harap-harap korang faham. Generasi seterusnya, jadi jahanam. Sebab Allah nak tengok. Mana Allah tak tahu lagi. Dia fikir, kita tak masuk gitu. Allah nak tengok kita ni patuh atau tidak pada perintah Allah. Oh, maknanya Allah tak tahulah sebelum ni sebab Allah nak tengok. Qadariyah dekat Mu'tazilah tu. Lepas tu, jadi bila kita buat, Allah akan balas. Baru Allah tahu. Dan Allah akan balas dengan sebab kita buat. Jadi apa yang kita buat, Allah terpaksa balas. Allah. Jadi, tak ada jahanam. Sedangkan bahasa tadi semua pinjam. Allah sebut sebab, kerana. Sayang. Jangan risau, kita buat jahat. Kan banyak kita dulu lara, tapi tak apa, Allah sayang. Pinjam. Sayang apa? Macam sayang anak. Sayang apa sayang? Pinjam. Sayang tu kan emosi. Allah ada emosi. Allah marah. Jangan buat, Allah murka. Pinjam. Jadi letih nak cakap, tapi saya kena cakap. Sebab dengan tak cakap pinjaman tu, generasi dulu no problem. 60-an, 70-an tak ada masalah. Generasi sekarang yang umur 30, 40 ni, yang generasi dulu tu lah. Yang korang faham lah kot. Faham lah. Sekarang dah jadi tak faham. Sebab dia ambil perkataan adat itu, dijadikan pegangan. Itu adat cakap. Jadi nak letih lah dengar. Bila cakap je adat. Ini adat cakap Ini bukan maksud sebenar. Letih ustaz ni. Semua nak terangkan bahasa Melayu. Tak, nak ubah balik. Nak ubah. Adat cakap tu. Allah cakap dalam Quran. Kan? Allah cakap dalam Quran. Macam mana? Agak macam mana? Kalau bukan pinjam. Kalau bukan ayat tu ayat pinjaman. Ayat hakikat. Macam mana? Ayat Allah bercakap, Jibril tulis lah kot. Lepas tu Jibril bagi Nabi. Teo. Penat lah sebab nak cakap satu-satu penat. Tapi tak boleh. Itu yang berlaku. Allah sayang. Allah marah, Allah murka. Pinjam. Itulah pinjam tu ayat pinjaman atau metafora. Itulah dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu alam. Bes. Allah, penat. Nanti habis kat situ, kita masuk huraian sifat yang kedua, qidam. Huraian sifat yang kedua, qidam artinya sedia. Ke surat 15 Jawi, kita berhenti kat situ.